TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama kami di Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk slot menengah atas pada hari ini, kami nak bawakan satu pembelajaran yang amat menyeronokkan dan juga untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Dan yang pastinya juga, kalau murid-murid dapat saksikan di hadapan saya ini, pelbagai karya-karya menarik. Ini sebenarnya adalah hasil daripada murid-murid sekolah menengah atas sendiri. Dan pastinya juga bagi mereka yang berada di rumah dah tak sabar untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini. Tak lain tak bukan, saya nak perkenalkan guru penyampai kita untuk mata pelajaran seni pendidikan visual pada hari ini. Ini dia di sebelah saya, manis orangnya. Walaupun pakai pelitup muka, tetap tersenyum. Mata tu nampak senyum saja. Ini dia, saya nak perkenalkan Cikgu Zalfatihah Haji Yaakob, merupakan guru pendidikan seni visual di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Gabriel, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam Rina. Murid-murid di rumah, Assalamualaikum. Hai. Seronok kali pertama kita berjumpa dalam Rina. Didik TV KPM. Bersama-sama hari ini kita nak lakukan pelbagai aktiviti. Dan yang menariknya hari ini Cikgu, pastinya kalau kita saksikan di awal tadi, kita lihat bahawa ada sebuah video pendek berkenaan dengan pengarca di Malaysia dan juga di luar negara. Tapi saya tertanya-tanya juga Cikgu, apa kaitannya dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini? Okey Rina, video pendek tadi sebenarnya berkaitan dengan tokoh-tokoh pengarca tempatan atau dari Malaysia dan luar negara. Okey, kalau kita dapat saksikan video pendek tadi, kepelbagaian hasil karya seni arca dihasilkan. Okey, pada pendapat Rina sendiri, kenapa wujudnya kepelbagaian ni? Pelbagai jenis seni arca tadi. Kenapa? Kalau tak salah saya lah Cikgu kan, ia berlaku disebabkan kerana peredaran zaman, kerana berlakunya perubahan pemikiran dan juga adanya teknologi. Betul tak Cikgu? Bijak Rina. Itu kalau dah dapat jawab, Cikgu boleh bagi TP1, TP2 untuk Rina. Untuk pentaksiran bilik darjah. Okey? Pentaksiran bilik darjah dah bermula dari persepsi seni. Maksudnya bila pelajar, murid boleh jawab. Okey, tokoh tempatan siapa, aliran dan gaya tu apa, aliran dan gaya dibawa. So kita dah boleh bagi, cikgu dah boleh bagi TP berapa tahap penguasaan 1 dan 2. Macam tu Rina. Baik, faham cikgu. So untuk sedikit tentang seni arca yang Rina, soalan Rina tadi kan. Sebenarnya seni arca ni dah bermula sejak abad ke-14. Maksudnya sebelum zaman Renaissance lagi dah bermula. Maksudnya 1300 tahun dahulu dah bermula dah. Okey, kalau kita tengok kat situ dengan gaya realistik,
manusia sebagai subjek utama. Maksudnya realistik. Semuanya patung-patung manusia yang realistik. Okey. Ditiru dengan gaya sebenar. Okey, kemudian beransur ke aliran seterusnya, abad seterusnya, ke-16 dan ke-17, wujudnya kepelbagaian ini disebabkan macam Rina jawab tadi, sebabnya tamadun manusia, teknologi kan. Ya. Jadi ini disebabkan peralihan aliran dan gaya itu sendiri. So seterusnya pergi ke abad ke-16 dan ke-17, iaitu wujudnya gaya mannerism. Mannerism ni benda yang memasukkan, contoh kalau abad ke era Renaissance tadi, Rina, patung itu tak senyum, tak apa, senyap je, kaku. Okey. So bila wujudnya abad ke-16, 17 ini, dah wujudnya unsur-unsur jenaka pada karya patung itu, arca itu. Cikgu, Rina. saya nak tanya, adakah bila cikgu katakan bahawa wujudnya gaya mannerisme ini, maksudnya setiap arca itu diberikan karakter? Maksudnya seperti yang cikgu sentuh tadi, ada yang senyum, ada yang ketawa. Ya, Rina. Begitu ke cikgu? Ya, macam itulah. Sebenarnya aliran dan gaya ini wujud setiap tokoh itu sendiri. Tokoh itu sendiri mempunyai inspirasi berbeza. Okey. Semakin moden kan. Kalau kita tengok sini, muncul aliran barok gaya naturalisme atau naturalism, iaitu terang gelap pada karya. Okey, kalau kita tengok pada karya Renaissance yang awal, patungnya semua putih, Rina. Kan? Betul. Batu marmar semua putih je, tak ada warna. Betul. So bila pergi ke gaya mannerisme macam Rina cakap tadi, dah ada dah unsur gelap cerah pada patung itu, Rina. Okey, kemudian pergi ke abad ke-18 hingga ke-19, aliran Rokoko dan Neoclassicism. Maksudnya aliran yang lebih mencabarlah arca potret realistik dengan unsur kebaikan dan keperwiraan. Di sini, Rina, patung-patung diukir dengan nampak keperwiraan. Kalau kita sekarang, zaman kita sekarang dah moden kan, macam Avengers kan, dah nampak keperwiraan, watak-watak superhero tu dah nampak pada abad ini. Kemudian seterusnya abad ke-20 hingga kini, era modernism atau modernisme. Okey, arca, aliran ekspresionisme. Di sinilah wujudnya pelbagai aliran yang nama pun memang kita kena ingat, pelajar-pelajar memang kena hafal. Tak boleh orang kata tak boleh nak skip dah kalau exam, memang kena hafal, nama kena ingat. Okey, ekspresionisme iaitu berkaitan dengan emosi, menghasilkan karya itu dengan penuh emosi. Okey, Cubism, contohnya artis terkenal Cubism kita, Pablo Picasso. Semua arcanya bersatah, tajam-tajam, Betul. berkubus, kan, berpetak-petak. Futurisme, Dadaisme, konstruktivisme, seni pop dan pasca modernisme. Okey. Inilah aliran-aliran yang kita sebutkan tadi dalam kepelbagaian wujudnya tadi, arca banyak-banyak kepelbagaian tu kan. Okey cikgu, faham. Berdasarkan kepada seni arca yang cikgu dah huraikan, berdasarkan mengikut abad-abadnya, saya lihat kat depan kita ni kan cikgu, banyak betul arca yang dihasilkan oleh murid-murid cikgu ni. Kagum saya. Tapi boleh tak cikgu beri contoh arca-arca ini berdasarkan kepada abadnya? Mungkin kalau kita lihat di sebelah cikgu tu kan, apa agaknya mewakili abad yang mana, cikgu? Okey, contoh kalau kita tengok kepada setiap hasil karya itu dinilai, atau kita kena menilai tahap penguasaan murid dari segi pemilihan media, sumber kajian, proses dan teknik yang dipilih, di kaedah yang digunakan. Okey, contoh kalau kita tengok ini menggunakan media kayu, kayu dan seperti senjata. Okey, seperti senjata, mungkin kita boleh kaitkan dengan aliran
expressionism, emosi. Okey. Kan, yang melibatkan menggunakan emosi untuk meluahkan perasaan, kan, menunjukkan sifat arca di sinilah. Okey, seperti juga dengan ini kita tengok macam senjata, kan. Yang ini tengok pada bahannya berbeza. Betul. Kalau kita tengok mesti nak menilai itu tengok pada bahan yang digunakan. Kaedah, teknik apa pelajar itu guna. So cikgu akan boleh bagi tahap penguasaan yang lebih baik. Begitu, Rina. Baiklah, setakat ini apa yang diterangkan oleh cikgu berdasarkan topik kita seni arca mengikut zaman ataupun abadnya. Saya percaya bukan sahaja saya tetapi murid-murid yang sedang menonton ketika ini sudah dapat memahami secara dasarnya. Cikgu, sebenarnya banyak perkara yang saya nak tahu ni. Apatah lagi dari segi bahan-bahan untuk menyediakan sesebuah arca itu. Kalau boleh, kita nak berehat sekejap, cikgu. Tapi selepas ni, kita akan sambung kelas semula. Boleh, cikgu? Boleh, Rina. Baik, murid-murid. Pastikan anda terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Selepas ini, kita nak tahu antara bahan utama atau media penting untuk menghasilkan sesuatu arca. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, terus bersama kami di Didik TV KPM, pastinya dalam slot menengah atas. Ketika ini kita sedang memberi fokus terhadap mata pelajaran pendidikan seni visual dan topik yang dipilih pada hari ini berkenaan dengan seni arca. Cikgu, kita dah faham tentang seni arca dan perubahan mengikut zamannya berdasarkan kepada bahan-bahan yang digunakan dalam setiap abad itu sendiri. Baik, sekarang ni yang menjadi persoalan saya dan juga murid-murid yang berada di rumah, cikgu, berkenaan dengan bahan ataupun alat-alat yang digunakan untuk penyediaan seni arca ini. Okey, Rina. Memandangkan kita dah masuk ke eksplorasi. Okey. Jadi untuk topik ini kita akan pilih satu aliran. Baik. Yang untuk kita hasilkan karya. Ya. So hari ini kita akan pilih aliran naturalisme, di mana aliran ini ialah meniru gaya sepenuhnya subjek asal. Okey. So kalau kita lihat, kita menggunakan sumber kajian burung, Rina, hari ini. Okey. Banyak burung ni kat sini. Jadi untuk pemilihan tema dan tajuk ini pun kita perlu pilih untuk kesesuaian level atau tahap pelajar kita, murid kita. Tambah-tambah PKP ni, Rina, bahan-bahan susah nak dapat. Jadi apa yang paling mudah untuk murid buat di rumah? Okey, saya fikir dan murid-murid boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okey, kita menggunakan teknik manipulasi bahan, iaitu menggunakan kertas. Okey. Okey, di mana first kali kita ada alat dan bahan seperti Rina cakap tadi. Okey. Kita menggunakan gam. Gam uhu, sebab gam uhu ni kuat. Dan dia akan dibancuh dengan air lah. Okey, saya akan tunjukkan intro bagaimana nak buat basic structure dia dulu. Maksudnya bentuk asas burung sebelum kita warna nanti. Boleh, cikgu. Ya. Baik, sebelum kita mulakan, kalau boleh kita sanitasikan tangan terlebih boleh, dahulu. Rina. Seperti biasa, kita kena patuhi SOP yang ditetapkan. Dan pastikan anda juga sentiasa mematuhi SOP seperti kami yang berada di studio ini memakai pelitup muka, adanya penjarakan fizikal 1 meter dan juga mensanitasi tangan. Baik, teruskan cikgu, silakan. Okey. Kalau kita murid-murid dapat tengok dari rumah. Okey, cikgu gunakan kotak untuk sayap dia ni. Sayap dia ni kita guna kotak yang
ada di rumah kotak kasut yang tak guna kan, kita boleh potong ikut bentuk. Apa sahaja bahan di rumah apa ya sahaja cikgu? bahan yang ada di rumah. Baik. Kita tak nak bebankan murid kita, yang ada di rumah saja boleh guna. Okey, kertas yang sudah digumpal menjadi bentuk badan dan kepala. Okey. Kemudian kertas surat khabar. Rina, agak-agaknya selain surat khabar ni, kalau tak ada surat khabar boleh guna apa? Okey, kalau tak ada kertas, tak ada surat khabar, kalau saya tengok dari cara cikgu cari-carikannya, yang mudah untuk lakukan sebegitu adalah tisu, cikgu. Ya, tisu pun boleh, Rina. Okey, kita boleh guna. Pakai dulu glove. Okay, cikgu tunjukkan step intro yang paling mudah untuk buat langkah pertama. Okey. Kertas ni awak boleh gumpal atau carikan dia, masukkan dalam. Okey, Rina masukkan dalam air. Okey, kita kena basahkan terlebih dahulu Basahkan ya cikgu. dulu. Baru dia lekat dekat badan dia lah. Baik. Okey, kita carikan dia, selagi kecil pun boleh, tak ada masalah. Pernah tak Rina buat ni masa sekolah-sekolah dulu ke? Ada tak? Kalau tengok daripada penggunaan surat khabar ni, mengingatkan saya cikgu sebenarnya sewaktu zaman prasekolah, kalau cikgu di prasekolah dulu memberikan kami surat khabar, kemudian direndamkan dalam air sebegitu, tapi kita buat pinggan cikgu. Oh, buat pinggan. Ya. Buat pinggan. Sebenarnya proses paper mache ni ramai dah sebenarnya dah pernah guna, pernah buat. Okey. Jadi mungkin tak kekoklah pelajar-pelajar kita untuk belajar untuk buat. Okey, tadi air kita tambahkan gam. Gaul dengan gaul untuk dia mudah lekat pada badan ni. Kita nak tutup bentuk bentuk asas dia ni. Yang dari kotak ni kita nak tutup dia. Okey, maksudnya cikgu di sini sebelum kita cari dan kita gamkan surat khabar itu, tapi kita kena bentukkan dulu bahagian badan burung itu dan juga sayapnya ya cikgu. Ya. Baiklah. Ini juga memerlukan kreativiti murid-murid yang ada di rumah untuk sentiasa berimajinasi bagaimana sebenarnya bentuk ataupun hasil seni arca yang anda ingin hasilkan. Seperti apa yang ditunjukkan oleh cikgu pada hari ini, kita hasilkan seni arca burung ya cikgu? Ya, betul Rina. Okey. So stepnya memang agak kalau kita tengok agak cerewet lah Rina, sebab dia perlukan air, perlukan lekat dengan rapi. Okey. Sambil-sambil kita letak kertas, okey, kita sapu. Sapulah. Boleh ambil gam, kita sapu juga untuk bagi dia rata. Untuk kuatkan lagi untuk bahagian kuatkan tampalan lagi bahagian tu ya cikgu? tampalan, ya. Okey, dan saya percaya bagi murid-murid yang minat dengan seni arca ini pastinya memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Ya, betul. Sebab dia memerlukan ketelitian ya cikgu. Betul. Dan untuk orang yang macam saya cikgu, kurang sabar sikit. Mungkin saya akan hasilkan carikan surat khabar itu lebih besar. Sebab Boleh, dia cepat dan cepat. mudah habis. Betul. Tapi kalau kita lihat dari segi hasil yang berkualiti, sudah tentulah carikan yang halus dan juga yang kecil itu lebih menarik ya cikgu. Ya, sebenarnya Rina, teknik paper mache ni, ini saya terus tampal ya. Okey. Ada yang boleh proses paper mache yang dia blender dulu. Dia kisarkan dulu surat khabar tu Rina. Nak bagi dia lumat dulu, lumat dan dia akan bentukkan. Menggunakan pengisar makanan ataupun pengisar yang dihaskan untuk pendidikan seni. Ada yang tumbuk, ada yang terus hancurkan dengan sampai dia hancur. Begitu. Menarik. Ya. Wah, so banyak teknik. Inilah teknik-teknik yang pelajar boleh apply. Yang mana mudahlah, tak menggunakan bahan yang besar, tak guna mesin. Betul. So teknik ini boleh digunakan. Saya lihat sendiri antara hasil murid-murid
cikgu sendiri ini memang mengagumkan kerana kesabaran yang diperlukan itu amat tinggi. Kalau nak hasilkan sesuatu arca ini, pastinya mempunyai konsep, mempunyai temanya. Betul, dan Rina. mempunyai tujuan. Bukanlah kita sekadar menghasilkan Ya, seni betul, arca Rina. tu, kata orang lah cikgu kan, Ya. bukan syok sendirilah ya cikgu Ya, ya. tak boleh. Pasti akan ada tema dan maksud yang Betul. perlu kita jelaskan ya cikgu. Yes. Ini step yang telah maksudnya ini dah pergi ke langkah menghasilkan Baik. Jadi sepatutnya daripada awal bila pelajar tu dah ada subjek matter atau sumber kajian, Rina. Okey. Daripada sumber kajian tu dia perlu buat apa? Perlu ekspresikan apa? Maksudnya perlu buat perkembangan idea, perlu buat sketch lakaran yang betul. Okey. Apakah yang bentuk burung macam mana nak buat kan daripada sumber kajian tadi? Bentuk burung yang bagaimana yang akan dihasilkan. Okey, melalui lakaran-lakaran awal tadilah. Okey. Begitu, Rina. Baiklah, maksudnya tidak semudah yang disangka. Ya. Setiap murid-murid ini perlu ada kajian yang terlebih dahulu. Ya, mesti. Kenapa konsep itu dipilih Ya, betul. dan juga pemilihan contoh macam cikgu lakukan ini, pilih acah burung. Kenapa? Kena ada satu kajian yang dilakukan Betul, untuk Rina. penghasilan yang baik, Tepat, cikgu. bagus sekali. Cemerlang saya bagi markah untuk Rina. Wah, saya kagum bila seseorang ataupun murid-murid ini mereka dapat tafsirkan apa yang ingin mereka lakukan, cikgu. Betul. Sebab kadang-kadang kita lihat bahawa seni ini sukar untuk kita fahami. Betul. Hanya mereka yang benar-benar mendalami seni itu sendiri faham akan setiap hasil karyanya. Ya, betul. Wah, Proses kalau- artistik namanya menghasilkan Okey. karya ini memang memerlukan kesabaran, memerlukan kajian. Okey. Jadi hasilnya akan wow, akan Mengagumkan. Wah, seronok saya apabila dengar. cukup kajian tu dibuat. Okey, proses artistik ya, cikgu? Ya. Wow, satu perkara baru yang kita belajar hari ini kerana bagi saya yang tidak mendalami seni pendidikan visual ini sewaktu di zaman sekolah, sudah tentu ia mengujakan saya melihat Rina. kepada hasil karya ni, cikgu. Dan saya kira kalau diberi kesempatan untuk belajar, saya pasti pilih seni arca ini. Ya, Rina, mesti pilih, mesti cuba. Betul, cikgu. Kalau kat rumah duduk saja pun kita boleh cuba walaupun kita Ya. tak belajar kan, cikgu kan? Kurang-kurangnya Rina. kita boleh jadikan aktiviti ataupun pengisian masa lapang ya, cikgu? Betul, Rina. Selain itu, kita murid-murid perlu faham juga elemen meretas kurikulum. Ada juga masa menghasilkan karya ini, perlu ada juga pemikiran ke arah keusahawanan. Aha. Contohnya, Rina, kan Ya. PKP ni dah banyak masa duduk rumah. Kan, apa salahnya menghasilkan arca-arca burung untuk dijual. Dijual kepada kawan-kawan, kan, jiran-jiran kat rumah, macam itulah. Setuju, Jadi cikgu. perlu ada pemilihan bahan yang betul, warna yang menarik, kan. Jadi elemen-elemen ini perlu diambil berat Okey. dalam penghasilan karya. Apatah lagi kan, cikgu, zaman sekarang ini di mana ramai murid-murid yang terdedah dengan penggunaan media sosial. Betul, Pastinya bukan sahaja kita gunakan ia sebagai satu masa lapang untuk kita kongsikan apa yang kita lakukan setiap hari, tetapi juga apa yang kita minat dan untuk menjana pendapatan seperti yang cikgu terangkan. Betul. Wah, kalau begini, cikgu, maksudnya murid-murid ni dah boleh fikir jauh untuk jadi seorang usahawan. Betul. Okey, hampir siap. Diam Ya, tak Rina. diam. Ya, Rina. Bentuk burung tu dah nampak dengan sayapnya, Ya, dengan inilah ekornya seolah-olah nak terbang ya, cikgu. Ya. Wah, menarik. Daripada sumber gambar tadi, kan, yang sumber kajian kita tadi. Okey. So kita akan selepas dihasilkan paper mache ni, kita biarkan burung ni kering dulu, Rina. Biar dia kering dulu. Agak-agaknya masa diperlukan untuk dia kering sebab kita menggunakan air dan juga gam kan, cikgu? Ya, betul. Berapa lama? Kalau nak cepat, kita guna hair dryer saja, Rina. Pantas, cikgu. Pantas guna hair dryer saja. Untuk cepatkan proses mengering lah. Okay, so kalau murid-murid di rumah boleh buat banyak lapisan. Bukan cikgu tunjuk ni hanya contoh, basic atau asas membuat paper mache. Okay? Yeah. So kalau nak lagi kemas,
buat tindanan lapisan demi lapisan untuk lebih lagi nampak realistik burung ini. Okey. Ini proses untuk hasilkan seni arca burung yang telah pun cikgu demokan kepada kita, dan pastinya ia juga memberi cetusan idea kepada murid-murid bagaimana pula kreativiti anda untuk menghasilkan karya sesuatu seni arca. Biarkan kering terlebih dahulu. Kalau kat rumah dengan pantasnya boleh gunakan hair dryer saja, ya cikgu. Betul, Rina. Ini salah satu teknik lah, ikut dengan situasi kita juga. Kalau kat studio ni tak sempat kita nak sediakan, cikgu. Betul, Rina. Tapi selepas ini kita dah faham tentang proses untuk penghasilan seni arca menggunakan paper mache ini. Selepas ini apa agaknya yang akan kita lakukan bila burung ataupun seni arca burung ni dah kering, cikgu? Okey, proses yang paling menarik dalam pengkaryaan ni ialah bila kita aplikasikan warna. Okey, aplikasikan warna untuk biar dia nampak seperti sumber kajian kita. Okey, nak bagi nampak aliran naturalisme ni, Rina. Jadi kita perlukan warna-warna yang menarik. Teknik-teknik yang menarik untuk kita hasilkan burung final kita nanti. Baiklah. Okey. Cikgu, saya nak meminta satu permintaan, boleh tak, cikgu? Kalau dalam aktiviti sekejap lagi, boleh tak kalau saya nak cuba juga? Mesti boleh, Rina. Saya sudah sediakan satu kopi untuk Rina. Kita buat sama-sama. Boleh, dan pastinya murid-murid kat rumah juga tak sabar nak melihat proses seterusnya, iaitu mewarna seni arca burung. Kalau anda di rumah juga sudah pun menghasilkannya, apa kata kita lakukan bersama-sama selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas, di mana mata pelajaran yang kita belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan pendidikan seni visual dengan topiknya seni arca. Dan kalau tadi di awalnya kita dapat saksikan bagaimana cikgu menghasilkan seni arca burung menggunakan proses paper mache. Ini masa yang paling murid-murid suka sewaktu kelas pendidikan seni visual, bukan? Iaitu masa untuk kita mewarna. Betul tak, cikgu? Betul, Rina. Saya dah bersedia. Okey, jom kita lakukan. Bagaimana proses yang akan kita mulakan dalam aplikasi warna pada seni arca burung ni, cikgu? Okey, apa yang kita perlu buat ialah berdasarkan sumber kajian tadi. Okey, kita dah pilih aliran dan gaya naturalisme. Okey, di mana meniru gaya sebenar gambar burung itulah, Rina. Jadi di sini kita ada gambar-gambar yang kita dah buat sumber kajian. Yang ini yang cikgu pilih untuk saya. Ya, paper mache yang telah siap kering, yang dah kering, yang dah diwarnakan warna asas putih sebelum kita letakkan warna untuk dia lebih menarik. Okey, Rina. Dalam segmen ini eksplorasi seni. Okey, kita ada 4 kaedah, Rina, untuk membuat penilaian hasil karya. Okey. Yang pertamanya ialah kesesuaian tema dan tajuk. Okey, adakah murid-murid pilih tema dan tajuk yang tepat dan betul Okey, kemudian kita tengok juga kesesuaian media dan teknik murid gunakan. Okey, contohnya, Rina, murid ini menggunakan teknik paper mache. Betul. Selain paper mache, boleh juga menggunakan dawai, menggunakan bahan-bahan campuran gabungan untuk menghasilkan arca burung inilah. Okey. Kemudian yang ketiga, unsur seni dan prinsip rekaan apa yang digunakan, yang diterapkan. Okey, itulah penilaiannya. Tapi ada satu lagi, Rina, agak-agaknya apa yang keempat tu, Rina rasa, untuk membuat penilaian hasil karya ni. Okey, kalau berdasarkan apa yang cikgu terangkan di awal pembelajaran tadi, cikgu ada menyentuh tentang aliran dan gaya yang diinspirasikan. Betul ke, cikgu? Betul, Rina. Cemerlang lagi sekali cikgu bagi. Bagus. Okey, tepat aliran dan gaya yang dipilih. Adakah betul aliran dan gaya itu kesesuaiannya dengan tema dan tajuk tadi? Okey, kita sama-sama lakukan proses mewarna dulu mengikut sumber kajian yang kita pilih ni.
Baik, Rina dah cikgu. ready? Saya dah bersedia dengan sarung tangannya, dengan Ya, burung Rina. ini yang saya rasa cikgu dah warnakan dengan warna asas kan? Ya, Seperti betul. cikgu sentuh tadi. Apa langkah kita seterusnya, cikgu? Okey, boleh Rina, kita boleh bermula dengan boleh ambil berus yang sesuai lah. Berus Okey. yang Kalau berus ni sesuai, cikgu? boleh Rina, boleh gunakan berus-berus yang ada ni. Okey. Okey, kalau kita lihat pada gambar Rina ini, Okey. okey, burungnya ya basic ialah berwarna coklat-coklat ya, Betul. macam kuning-kuning, tapi kita boleh gunakan warna asas yang pertama iaitu kuning atau light orange lah. Okey. Okey, warna terang dulu. Okey, saya boleh sapu warna kuning dululah Rina. Boleh, cikgu. Jadi saya akan sapukan Okey, boleh. warnanya. Sapu warna. Okey, boleh sapu kan? Mengikut bentuk lah. Okey. Okey, sapu je dulu. Baik. Ini juga kena lihat dari segi bahan kajian yang kita pilih ya, cikgu. Betul. Dengan tema yang ingin dibawakan Ya. oleh murid-murid. Supaya murid-murid tidak tersasarlah dengan hasil akhir dengan Okey. sumber kajian awal. Sumber kajian awalnya ialah burung. Okey. Burung yang dipilih tadi. Jadi hasilnya perlu relate dengan apa sumber kajian dia buat. Baik. Kalau cikgu sentuh tadi kan berdasarkan kepada penilaian hasil karya seni arca yang ada 4 kaedah ni kan, cikgu. Ya. Yang paling penting sekali yang pertama pastinya kena sesuai dengan tema ya, cikgu. Betul. Okey. Betul, kesan dengan tema. Sebab kita dah pilih sumber kajian yang sesuai lah ikut sebab kita dah pilih aliran naturalisme, gaya mengikut bentuk atau subjek matter yang sebenar. Okey, Baik. tak ada pengolahan, tak ada manipulasi apa, tak ada tokok tambah lah. Maksudnya kita tiru sepenuhnya bentuk burung tu tadi. Baik. Maksudnya ini adalah seperti yang cikgu terangkan Ya. berdasarkan kepada tema yang kita pilih dan membawakan satu konsep naturalisme. Ya, betul Rina. Okey. Jadi kalau kita lihat ni, burung ni belum ada lagi Rina, belum ada tekstur, tak ada Betul. bulunya, tak ada ni. Betul. Jadi kita perlu warnakan sepenuhnya dulu. Setengah-setengah murid tu dia boleh terus ambil marker pen untuk dia tracekan atau pensel untuk dia letakkan mata kan, letakkan Okey. sayap kan. Baik. Nak bagi nampak flow dia, bentuk burung itu Kalau sendiri. kita tak lakukan teknik tersebut boleh juga ke, cikgu? Boleh Rina. Okey. Dan kalau murid-murid sendiri memikirkan bahawa seni ini adalah sebagai salah satu konsep apa yang diterangkan oleh cikgu sebentar tadi iaitu EMK, Betul. elemen merentas kurikulum di mana boleh dikaitkan dengan keusahawanan kan, cikgu? Betul. Kalau nak dijadikan ia sebagai satu bahan pendapatan untuk menjana pendapatan, Ya, betul. kena hasilkan yang terbaik lah, cikgu. Betul Rina. Sebab itulah pemilihan media, bahan itu penting. Untuk elemen merentas kurikulum ni, murid Okey. mesti kreatif. Mesti fikir apakah yang menjadi tumpuan pasaran contohnya kan. Betul. So kalau kita tengok sekarang murid-murid boleh hasilkan catatan atau menghasilkan produk-produk dengan mudah. Bahan-bahan pun ada di jari semuanya. Jadi pemilihan media dan bahan itu penting. Cikgu, maaf nak bertanya. Adakah Boleh, Rina. warna kuning ini perlu disapukan pada semua bahagian atau bagaimana? Boleh Rina boleh campur dengan warna kuning juga. Okey. Okey. Maaflah cikgu, saya tak biasa dengan seni Boleh. arca ni. Saya takut pula kalau salah tekniknya. Boleh. Dah tak dapat nak hasilkan jana pendapatan, cikgu. Baru Boleh, berhajat nak Rina. menjualnya. Okey, di sini saya buatkan dulu sedikit flow. Okey. Flow bentuk sayapnya supaya kita nak letakkan warna tu ada guide ada arahnya ke mana Alamak, bulu dia cikgu, pergi. Saya tak buat pula, cikgu. Boleh Mungkin Rina, jangan memberi risau. kesukaran kepada saya. Kita akan terus guna brush nanti. Guna brush untuk Okey. lukis pada sayap dia. Saya lakukan sedikit berbeza tekniknya.
Tapi teknik ini juga menurut cikgu boleh dilakukan ya cikgu? Boleh. Kalau kita tidak membuat lakaran sayap ataupun bulu pada burung ini. Boleh. Kepelbagaian tu boleh buat. Okey. Yang penting kan cikgu, saya percaya mereka yang meminati seni arca ini adalah mereka yang ternyata mempunyai kreativiti dan juga inovasi yang tinggi ya cikgu. Betul Rina. Mesti pemikirannya kreatif, sentiasa kreatif dan inovatif, sentiasa memikirkan bagaimana nak hasilkan karya dengan keadaan, contoh saya bagi contoh keadaan sekarang lah, kita kekangan untuk keluar, untuk beli bahan kan. Jadi bagaimana murid nak hasilkan kan waktu-waktu yang terkesan ni. Okey. Kalau Rina boleh tengok di sana seekor burung yang telah siap diwarnakan. Itulah tu saya tengah perhatikan. Ya. Dan dari segi tekstur warnanya menunjukkan bahawa hasil karya ini sesuatu yang dapat kita lihat dari segi naturalisme Ya, ya cikgu. Rina. Mungkin saya belum sampai ke tahap itu lagi. Maklumlah baru belajar. Boleh Rina, boleh. Dan murid-murid boleh gunakan bahan-bahan yang sesuai. Contoh cikgu guna warna hari ini ialah akrilik. Akrilik. Okey. Kenapa kita guna akrilik? Akrilik ni dia lebih cepat kering, Rina. Cepat kering. Warnanya nak blend untuk dicampurkan tu dengan lebih senang. Oh, mudah ya Okey, cikgu. mudah ya, mudah untuk kita campurkan. Sapuan warna pun senang. Okey. Selalunya kebiasaan seseorang murid untuk menghasilkan sesuatu seni. Contohnya, Ya, seni Rina. arca burung ini. Berapa lama masa yang diperlukan untuk mendapatkan seni arca yang lengkap ini, cikgu? Okey, kebiasaannya jika murid-murid buat tengok kepada saiz bahan yang digunakan. Adakah kalau contoh paper mache ini memerlukan masa untuk kering tu, Rina? Okey. Kalau saya buat tadi kan, paper mache ni nak kena kering. Jadi nak cepat tu kita kena guna hair dryer. Okey. Saya percaya murid-murid boleh buat dalam masa sejam atau 2 jam tu, kalau bagi tumpuan sepenuhnya Rina, insya-Allah sempat siap. Okey? Dan kena fokus betul-betul ya, Betul, cikgu? fokus ya. Rina boleh ambil warna biru untuk kita campurkan, boleh. Terus mix colour, tak ada masalah. Okey. Orange, biru. Baik. Saya cuba nak habiskan di setiap badan ni dulu. Okey, boleh. Hasil karya tak semestinya kita terlalu rigid ya cikgu. Betul. Kadang-kadang kita ikut kreativiti juga kan cikgu kan? Betul. Dan saya cuba untuk berkreativiti menghasilkan arca burung Ya, Rina. ini. Untuk murid-murid di rumah, boleh hasilkan arca burung anda dengan menggunakan pemilihan media dan bahan yang betul, yang sesuai. Okey, boleh gunakan apa bahan yang ada di rumah. Hampir Okey, badan di depannya make sure burungnya. Ya. Wah, kalau boleh saya kongsikan sedikit, rasa berbangga pula. Ya, Rina. Saya mungkin orang melihat bahawa ianya kurang kemas, tapi saya rasa untuk diri saya sendiri, ia adalah satu hasil seni yang memberi kepuasan kepada saya, cikgu. Ya, Rina. Rasa macam seolah-olah seperti benar. Nampak real. Ya, nampak real tercapai aliran naturalisme itu. Saya cuba, Nampak ya, Rina? cikgu. Okey. Baik, kalau nak dilihat murid-murid, ini hasil daripada Kak Rina sendiri yang baru belajar, tak sampai dalam masa sejam. Dan mudah-mudahan ianya nampaklah hasilnya yang boleh membanggakan cikgu sendiri. Ya, Boleh Rina. tak cikgu ni? Boleh Rina. Ini dah nak warna sikit je lagi, kita Okey. akan dapat bentuk burung ini. Okey, baik. Seperti Saya sumber cuba, kajian. cikgu. Boleh, Rina. Cikgu, sambil-sambil tu saya nak habiskan warna arca burung ini. Kita nak berehat sekejap, boleh cikgu? Boleh, Rina. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana untuk lihat hasil karya seni arca burung ini. Semuanya selepas ini
di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, masih lagi tumpuan diberikan terhadap penghasilan seni arca burung ketika ini dalam proses untuk pewarnaannya ataupun menghasilkan warna pada arca burung ini. Saya sudah masuk kepada lapisan yang kedua, iaitu kalau ikutkan tafsiran saya sendiri kan cikgu, ini konon-konon nak hasilkan sayapnya lah. Jadi tak jadi saya belum tahu lagi lah cikgu. Tapi Boleh, campuran warna ni yang cikgu berikan ni saya rasa memang tepat, memang sesuai. Okey, Rina. Macam mana pandangan cikgu? Okey, Rina, boleh. Kita habiskan dulu lapisan, layer by layer, lapisan demi lapisan. Okey. Okey, hasilnya kita akan dapat yang menariklah ikut pada subjek tadi, subjek matter atau sumber kajian kita tadi. Okey. Gambar, kita refer pada gambar yang kita pilih tadi. Baik. Cikgu, satu persoalan saya. Ya, Rina. Selain daripada penghasilan seni arca burung ini, Ya. apa lagi yang sesuai untuk kita jadikan ia sebagai satu bahan seni arca? Okey, sebenarnya seni arca ni kalau kita lihat, kalau kita tengok kepada hasil-hasil pengarca Malaysia, okey, arca awam atau kita boleh atau dikenali juga dengan public sculptor, menghasilkan arca-arca pelbagai jenis. Sumber inspirasi, Rina, banyak kalau kita tengok dari segi bahannya berbeza. Ada yang menggunakan metal, menggunakan besi, kayu. Kalau kita tengok pada tokoh kita tadi, Raja Shariman, Raja Azidin, okey, pengarca kita yang kita kagumi sekali di Malaysia, menghasilkan besi, pahlawan-pahlawan menggunakan metal. Jadi setiap arca ini boleh dihasilkan banyak, Rina, banyak sangat. Cuma kita perlu ada, kita kena kukuhkan apa subjek matter, apakah inspirasi, apakah sumber inspirasi. Murid-murid pun sama di rumah, mesti ada sumber inspirasi dulu, baru kita nak build, baru kita nak bina lakaran idea, kemudian barulah menghasilkan arca itu sendiri. Kalau contoh ini kita nak kita fikirkan waktu PKP ni murid senang nak refer, senang nak buat. Okey, burung mungkin lebih mudah lah, Rina. Betul, cikgu. Kalau contoh kita bagi subjek matter superhero contohnya, Rina, pahlawan atau sebagainya, mungkin murid-murid boleh fikirkan pahlawan apa, Rina? Contohnya, pahlawan contohnya hantu wah ke, Betul, kan? betul. Hantu wah, hanjebat, daripada inspirasi itu, bagaimana nak hasilkan arca, Rina? Kalau Rinda sendiri, ada tak idea bagaimana? Untuk pahlawannya, Ya, cikgu. Rina. Okey, kalau saya rasa mungkin teknik ataupun konsep yang akan digunakan adalah naturalisme. Naturalisme juga, okey. Di mana kita kalau nak hasilkan tu, saya tak pasti bahan utamanya, tapi mungkin kalau kita cuba dari segi penggunaan bahan nak hasilkan itu guna kayu, boleh ke cikgu? Boleh, Rina, boleh, tak ada masalah. Okey. So kita kena relate juga, kita kena hubung kait juga. Tema kita tadi adalah pahlawan, Okey. pewira, Okey. antara tokoh wira. Jadi mungkin kita boleh gunakan kayu, Okey. bahan-bahan gabungan, instalasi seperti arca-arca yang diperbuat daripada pelbagai bahan, kita gabungkan boleh juga, Rina, tak ada masalah. Okey, baiklah, seronok pula saya mewarnai cikgu, hampir siap. Tapi sementara itu, kita dah sampai kepada penghujung kelas kita pada hari ini. Cikgu pastinya boleh untuk kita berikan sedikit rumusan berdasarkan kepada topik yang kita dah belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita belajar bersama-sama setelah sejam, Rina. Ya. Tajuk 4, bidang seni halus tingkatan 5. Ini merupakan sejarah umumlah. Seni arca ini telah lama bertapak atau wujud. Ya. Okey, jadi dalam tajuk ini apa yang murid dapat? Okey, apa yang murid dapat? Pertama, murid akan dapat memahami konsep apa itu seni arca. Okey.
Okay, kalau jika murid boleh jawab Rina. Ya. Okay, seni arca ini adalah 3 dimensi, bermula daripada sini, kita boleh bagi dia tahap penguasaan yang sesuai. Okey. Kemudian murid juga membuat eksplorasi ekspresi untuk hasilkan seni arca, di mana dia dah belajar bagaimana, bahan apa, pewujudan idea yang bagaimana nak hasilkan arca ni, kena buat sketch yang macam mana, flow-nya macam mana. Okey. Kemudian menzahirkan idea, maksudnya daripada sketch tadi Rina, sumber kajian burung tadi, nak hasilkan burung aliran naturalisme, pemilihan aliran tadi kita dah faham. Naturalisme ni apa? Naturalism ini aliran yang mengikut bentuk sebenar objek itu, tak ada tokok tambah dari Rina. Jadi hasilkan dengan betul dan tepat, kita boleh bagi TP yang sesuai, yang bagus. Kemudian dengan hasilnya, kita tengok sini yang dah siap. Okey, yang dah separuh siap lah saya rasa. Okey. Murid dapat explain, dapat ceritakan balik Rina pengalaman dia. Saya menghasilkan arca burung ini dengan menggunakan media apa, menggunakan warna apa semua kan. Ceritakan balik dengan bahasa seni visual yang betul dan tepat, dan boleh bagi TP yang cemerlang, bagus pada murid. Baik, saya juga mengambil kesempatan ini untuk cikgu sendiri menilai hasil seni arca burung saya. Yang pertama kali saya lakukan dalam kelas hari ini, pembelajaran kita, dan berdasarkan apa yang cikgu huraikan, saya faham dan cuba tafsirkan melalui arca ini. Cikgu mungkin boleh kongsikan serba sedikit. Boleh saya lihat Rina? Ya, silakan. Okey. Untuk apa Rina cakap tadi, kali pertama buat Rina. Betul. Ini sudah kalau bagi saya sendiri, murid saya boleh menilai dengan bentuknya, kekukuhannya, adakah bentuk ini burung ke apa dia nampak jelas. So TP 4 dan TP 5 itu layak Rina. Tahap penguasaan 4 dan 5 itu sesuai. Okey. Ya Rina. Kalau Rina boleh siapkan, kemudian present, ceritakan balik dengan elemen bahasa seni visual yang betul. Dapat TP 6 Rina. Cemerlang. Tak sabar saya nak habiskan. Ya, Rina. Ini hasil yang saya kira boleh saya banggakan sebagai murid yang kali pertama cikgu menghasilkan ni, rasa teruja, dan kalau diberi kesempatan saya nak belajar lebih lagi berkenaan dengan seni arca boleh, ini. insya-Allah. Apapun saya nak mengambil kesempatan ini juga nak mewawarkan kepada semua murid-murid yang sebenarnya anda yang belajar dalam mata pelajaran seni pendidikan visual ini sebenarnya satu platform yang terbaik untuk kita sama-sama mendalami pengetahuan dan kita melakukan pembelajaran yang pastinya dapat memberikan satu keseronokan kepada kita. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda juga boleh terus ke sumberku ya cikgu. Betul, Rina. Di mana ia juga dapat di situ, memberi rujukan utama kepada murid-murid kita melalui Perkasaku ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama Rina. Bersama kami untuk Didik TV hari ini, alhamdulillah saya dapat ilmu yang baru. Ilmu yang mana menguji tentang kebolehan ataupun bagaimana sebenarnya saya dapat memahami seni itu sendiri. Maklumlah, kalau dulu waktu saya di sekolah menengah atas, saya lebih fokus kepada cetakan. Rina. Tapi ini satu yang baru untuk saya. Terima kasih atas ilmu cikgu. Sama-sama Rina. Dan pastinya untuk murid-murid juga, jadikan ia sebagai satu medium ataupun manfaat berguna bagi kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
KPM